Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafis Samsuri. Jadi saya akan menerangkan tentang pendahuluannya. Jadi tajuk besar kita ialah cadangan melahirkan generasi cinta masyarakat. Jadi mari kita teruskan dengan pendahuluan. Terdapat pelbagai cabaran dan cadangan serta kesan dalam melahirkan generasi yang cinta terhadap masyarakat. Semua pihak atau individu haruslah memikul setiap tanggungjawab bagi menjayakannya. Okey, mari kita teruskan dengan apa itu maksud generasi. Generasi ialah kumpulan individu yang lahir pada waktu yang lebih kurang sama atau seangkatan. Perbuatannya itu akan menjadi teladan kepada generasi yang akan datang. Apa itu masyarakat? Masyarakat ialah satu kelompok atau sebilangan manusia yang tinggal di satu kawasan bersama. Jadi, function masyarakat ni amat penting bagi melahirkan komuniti yang aman dan makmur. Seterusnya, masyarakat seharusnya bersatu teguh bagai aur dengan tebing supaya kehidupan masyarakat sentiasa aman dan harmoni. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan yang dapat menghidupkan sesuatu komuniti atau masyarakat, iaitu amalkan konsep gotong royong di sesuatu kejiranan supaya masyarakat saling mengenali antara satu sama lain. Nombor dua, mengimarahkan masjid bagi yang Muslim. So, konsep mengimarahkan masjid ni bukanlah suatu perkara yang tidak dituntut, tapi seharusnya wajib bagi kita. Bukanlah wajib, tapi perkara yang dituntut bagi seorang yang bergelar Muslim supaya mengimarahkan masjid, supaya mendapat pahala, supaya kita saling mengenali orang-orang di kawasan situ, supaya kita lebih saling perhatian terhadap satu sama lain. Selain itu, kita hendaklah saling menziarahi sesama jiran supaya kita kenal antara satu sama lain, supaya kita tahu apa masalah dia, kita boleh tolong dia sekiranya dia orang dalam keadaan yang susah. Seterusnya kita beralih kepada topik cabaran, iaitu cabaran melahirkan generasi cinta masyarakat. Cabaran pertama ialah pengaruh gadget terhadap perilaku sosial. Hal ini kerana dengan adanya gadget, secara tidak langsungnya kita akan mengabaikan orang berada di sekeliling kita. Tidak dinafikan lagi bahawa gadget ini dimiliki oleh setiap individu, bermula daripada kecil, remaja, dewasa maupun orang tua. Menurut penelitian saya, pengaruh gadget terhadap interaksi sosial dalam kalangan masyarakat ternyata memberikan dampak negatif, kerana ia akan banyak berinteraksi dengan gadget berbanding dengan orang ramai. Jadi di sini akan melahirkan generasi yang tidak cinta akan masyarakat kerana kurang berinteraksi antara satu sama lain disebabkan gadget. Cabaran yang seterusnya ialah sikap segelintir masyarakat yang bersikap negatif. Hari ini kita dapat menyaksikan bahawa akhlak semakin direndahkan dalam pendidikan jati diri oleh sebahagian masyarakat. Sebahagian daripada masyarakat yang berfikiran negatif zaman sekarang, wujudnya sikap palau antara masyarakat sesama masyarakat. Jika wujudnya sikap sedemikian, ia akan membuatkan orang yang dipalau itu merasa tidak tenteram, tidak selesa dan lahirnya perasaan tidak suka atau kata lain saling membenci, sifat benci antara satu sama lain. Hal ini secara tidak langsung kita tidak akan dapat lahirkan generasi cintakan masyarakat walaupun orang dipalau itu daripada orang yang baik-baik, tetapi jika dikelilingi oleh orang yang bersikap negatif, ia juga tidak akan dapat lahirkan rasa kasih sayang antara satu sama lain sesama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad dan saya akan meneruskan lagi pembahasan di cabaran dalam melahirkan generasi yang mencintai masyarakat. Okey, cabaran yang seterusnya ialah ketidakfahaman terhadap budaya dan sifat kaum-kaum lain di kalangan masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan ketidakfahaman ini? Di Malaysia, kita dapat lihat bahawa masyarakat di Malaysia terdiri daripada banyak kaum seperti Cina, Melayu, India, Iban, Kazakhstan dan macam-macam lagi. Setiap kaum-kaum ini
mempunyai budaya dan adat masing-masing. Seperti kita dapat lihat dari perayaan Hari Raya Aidilfitri yang disambut oleh umat Islam di Malaysia, Deepavali, Tahun Baru Cina dan banyak lagi. Dan setiap perayaan ini mempunyai budaya dan sifat masing-masing. Jadi tanpa kita memahami apa budaya mereka, maka ia merupakan satu cabaran untuk mencintai sesuatu masyarakat itu, kerana bab kata pepatah, tidak kenal maka tidak cinta. Cabaran yang keempat untuk melahirkan generasi cinta akan masyarakat ialah pendedahan yang terhadap kelompok masyarakat yang lain. Hal ini kita dapat dilihat di dalam sebilangan individu di negara kita di mana mereka tidak dapat peluang untuk bergaul dengan masyarakat yang lain selain daripada kaum mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan kewujudan sekolah India dan sekolah Cina di mana sekolah-sekolah itu mengasingkan pelajar mereka mengikut kaum. Pelajar-pelajar itu tidak mendapat peluang untuk bergaul dengan kaum yang lain, maka mereka tidak dapat mengenali budaya dan sifat kaum-kaum masing-masing. Hal ini akan menyebabkan individu tersebut mempunyai kesukaran untuk mengenal dan mencintai masyarakat. Cabaran yang terakhir ialah kewujudan diskriminasi di dalam kelompok masyarakat. Diskriminasi di sini dapat kita bawa maksud bahawa ia memberi layanan yang tidak adil ke seorang individu atau kelompok masyarakat. Kita dapat lihat di dalam Malaysia telah mempunyai banyak kes diskriminasi yang telah berlaku, seperti seorang individu India atau seorang individu Cina tidak menyukai antara satu sama lain. Dengan ini, sekiranya mereka tidak menyukai antara satu sama lain, maka perkara itu akan dibawa kepada generasi-generasi yang akan datang, di mana ia akan menyebarkan fahaman-fahaman yang tidak elok. Seterusnya, cadangan melahirkan generasi cinta masyarakat. Cadangan pertama ialah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu usaha secara sedar dan sengaja. Dengan adanya pendidikan, kita akan diajar tentang akhlak, hukum hakam fiqah, nilai budaya, nilai moral, serta tentang kehidupan manusia. Hal ini akan membuatkan kita adanya rasa hormat antara satu sama lain. Dengan adanya didikan agama Islam, ia akan memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian kita apabila bersama masyarakat. Hal ini juga akan melahirkan lebih ramai generasi yang cintakan masyarakat pada masa hadapan. Cadangan yang seterusnya ialah rancakan aktiviti kemasyarakatan. Hal ini sedemikian kerana ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama masyarakat, kerana apabila adanya aktiviti bersama masyarakat, kita akan saling bekerjasama antara satu sama lain dan akan banyak meluangkan masa bersama-sama dan juga akan menimbulkan rasa sayang antara satu sama lain. Sesungguhnya, sifat kasih sayang dan penyayang ini amatlah dituntut dalam setiap agama, khususnya agama Islam. Melalui kasih sayang dan penyayang, hubungan manusia akan lebih erat, akan lebih kukuh, bahagia, kerana ia menyatukan kita ketika susah maupun senang. Cadangan yang ketiga ialah dengan penggunaan media massa. Pada zaman moden ini, terdapat banyak anak muda telah mempunyai telefon pintar, yang di mana di dalam telefon pintar itu mempunyai aplikasi-aplikasi untuk mencapai informasi yang terkini. Dengan menggunakan media massa, kita dapat menyebarkan maklumat-maklumat ataupun rancangan televisyen untuk memupuk rasa cinta akan masyarakat. Meneruskan lagi, cadangan ketiga ialah peranan ibu bapa dalam memupuk rasa cinta akan masyarakat. Ibu bapa memegang peranan penting untuk melahirkan generasi menciptakan masyarakat, kerana ibu bapa merupakan individu yang paling dekat dengan anak-anak mereka.
ketika anak-anak mereka sedang muda, itulah masa yang paling tepat untuk ibu bapa menanamkan rasa cinta akan masyarakat. Ibu bapa boleh menunjukkan suri tauladan yang baik kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka akan mengikut jejak langkah ibu bapa mereka. Bab kata pepatah, merotoh buluh biarlah sedari rebungnya. Dengan ini, generasi akan datang akan mencintai masyarakat disebabkan oleh suri tauladan yang ditunjukkan oleh ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa perlulah menunjukkan contoh-contoh yang baik supaya anak-anak mereka akan menjadi generasi yang mencintakan masyarakat. Cadangan yang terakhir ialah ziarah menziarahi antara satu sama lain. Ziarah dan menziarahi dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Dengan ini, ia dapat melahirkan rasa cinta terhadap masyarakat kerana individu yang diziarahi merupakan individu yang termasuk di dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, ziarah menziarahi tidak digalakkan kerana pandemik COVID-19 yang semakin berleluasa pada masa sekarang. Oleh itu, mereka dapat melakukan sesi mengenali antara satu sama lain secara atas talian melalui aplikasi WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Imran Hakim bin Muhammad Fahimi dari grup 230-4P. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang kesan-kesan yang akan berlaku jika kita tidak menerapkan cinta generasi di kalangan masyarakat. Yang pertama, lahirnya masyarakat yang kurang berilmu dan moral. Ini berlaku apabila masyarakat dan ibu bapa kurang memberikan didikan dan pemerhatian terhadap golongan muda. Mereka akan mencari pemerhatian di sosial media. Apabila ini berlaku, mereka senang terpengaruh dengan budaya barat dan unsur-unsur negatif. Disebabkan ini, berlakunya peruntuhan akhlak di kalangan orang muda. Yang kedua, lahirnya masyarakat yang kurang aman dan harmoni. Berlakunya ini apabila masyarakat tidak menghormati satu sama lain dan sering berlakunya perselisihan, pergaduhan atau perbalahan akibat mereka tidak mempunyai persafahaman yang sehaluan. Selain itu juga, berlakunya pencemaran alam sekitar atau jenayah di masyarakat apabila tidak diberikan pemerhatian antara satu sama lain. Yang terakhir, institusi keluarga akan runtuh dan berpecah belah. Sebabnya berlaku ini adalah ibu bapa tidak memberi ajaran dan didikan atau pengaruh yang elok kepada anak-anak mereka. Apabila tidak menerapkan cinta di kalangan mereka, mereka akan berlakunya anak-anak mereka yang tidak menghormati ibu bapa dan menjadi beban kepada keluarga mereka. Oleh itu, kita haruslah menerapkan cinta generasi di kalangan masyarakat bagi melelakkan berlakunya kesan-kesan yang disebut sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad bin Suzali. Untuk kesimpulan, hidup bermasyarakat sememangnya penting dalam kehidupan manusia. Sukar bagi setiap individu melakukan sesuatu perkara sendirian. Malahan, negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum, budaya dan agama. Menurut Abdullah Nawawi 1986, terdapat 3 faktor penting yang mengikat perpaduan negara, iaitu agama, keturunan dan kebudayaan. Negara Malaysia sering dikaitkan dengan berlakunya isu antara agama, kaum dan sebagainya. Ini memuatkan yang hidup masyarakat penting dalam negara Malaysia. Dengan melahirkan generasi cinta masyarakat, kebaikan bukan sahaja akan memberi kesan kepada individu tersebut, malah kepada masyarakat dan juga negara. Dari segi individu, dapat menambahbaikkan budi pekertinya untuk masyarakat. Masyarakat pula akan lebih prihatin dan bertelansur antara satu sama lain. Dan akhir sekali, untuk negara akan menjadi lebih bersatu padu dan rakyat akan cinta akan negara. Perkara sebegini tidaklah mustahil untuk dikecapi jikalau
generasi kini dan generasi akan datang sudah dipupuk dengan sikap hidup bermasyarakat dalam hidup mereka. Bak kata patah, lentur buluh biarlah dari rebongnya. Akhir kata, menurut Ibnu Khaldun, turun naiknya sebuah negara dan tamadun banyak bergantung kepada sejauh mana umat itu berpegang kepada nilai-nilai yang tinggi.